Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Baik, insya-Allah kita akan sambung tajuk. Dah berhenti kat mana itu? Lupa dah. Baik, kita sambung ke tajuk itu asas-asas dalam akad, asas-asas dalam sebuah akad, basic elements of contract. Pertama, subject matter al-mabi'. Ada dua jenis pemilikan ke atas barangan yang hendak dijual, al-mabi'. Yang pertama, complete ownership, dan yang kedua, incomplete ownership. Kecil ya. Complete ownership is necessarily must for both consideration in contracts. Jadi untuk satu akad itu mesti mempunyai milkutam, complete ownership. Jadi milkutam adalah satu kemestian dalam sesuatu akad, dan juga milkutam juga boleh dianggap, boleh dijadikan sebagai inheritance, warisan. Satu jenis lagi pemilikan incomplete ownership. Pemilikan tidak sempurna. Incomplete ownership is not permissible in commutative contracts. Pemilikan tidak sempurna tidak dibenarkan dalam akad yang berbentuk apa ni? Hilang. Yang berbentuk commutative. Maksudnya commutative bermaksud akad di mana pihak yang berakad itu akan mendapat imbuhan. Contohnya jualan, ijarah dan sebagainya. Incomplete ownership cannot be treated as inheritance. Incomplete ownership can be contingent with time or place. Yang ni kita dah bincang itu. Okay, kita bincang tentang elemen dalam sebuah kontrak. Yang pertama tadi ialah contracting parties. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak itu mestilah memenuhi 3 syarat, iaitu merdeka, aqil dan baligh. Kemudian al-mabi', subject matter itu mestilah the subject matter of contract must be legally owned by offeree of the contract. Sale of fraudulent duplicate file of property is not allowed. Jadi barang yang terlibat dalam satu kontrak itu al-mabi', subject matter of contract must be legally owned. Mestilah dimiliki secara sah dari segi undang-undang.
Jadi penjualan barang yang tidak sah, contohnya um, contohnya apa? Dia menjual sesuatu barang yang bukan hak dia. Contohnya menjual buku yang dia sendiri photostat, contoh. Buku yang di-photostat. Buku yang di-photostat adalah dianggap sebagai fraudulent duplicate. Sebab setiap buku itu mempunyai copyright dan tidak boleh di-duplicate atau di-photostat dan dijual. Subject matter must exist at the time of contract. However, there are exceptions such as salam and istisna. Syarat yang kedua, barang yang nak dijadikan barang akad itu mestilah wujud pada masa akad itu. Tapi ada pengecualian. Contohnya bai'us salam dan bai'ul istisna. Bai'us salam adalah sejenis akad jual beli di mana harga dibayar terlebih dahulu. The price is paid in advance. Dan barang itu diberikan, dipindahkan, dihantar pada satu tempoh yang akan datang. Kemudian bai'ul istisna pula adalah suatu jenis jualan di mana barang itu harga itu dibayar sama ada secara ansuran ataupun secara cash, secara tunai sebelum barang itu dihantar. Jadi beza antara bai'us salam dengan bai'ul istisna adalah bai'us salam itu harga itu dibayar secara tunai. Tapi bai'ul istisna adalah harga dibayar boleh secara tunai dan boleh juga secara ansuran. Jadi kalau beli kereta, beli rumah misalnya, beli rumah, kita menandatangani kontrak, ya, harga dibayar secara ansuran, rumah itu belum lagi siap. Jadi itu adalah satu contoh bai'ul istisna. Yang ketiga, subject matter must be permitted to use according to syariah. Barang akad itu mestilah barang yang dibenarkan penggunaannya oleh syariah. Katakan suatu barang itu boleh jadi dibenarkan dan boleh jadi dilarang oleh syariah. Tetapi pihak yang mengeluarkan tawaran akad itu tidak pasti sama ada pihak yang menerima itu akan menggunakan barang tersebut dalam cara yang dibenarkan atau dalam cara yang tidak dibenarkan, maka akad itu adalah dibenarkan. Contohnya penjualan penjualan senapang atau pistol atau pisau atau apa-apa senjata dan lain-lain. Jadi dalam kes tersebut, pihak yang memberi tawaran, pihak yang ingin menjual, tidak pasti sama ada barang itu, contohnya senapang atau pistol itu akan digunakan secara yang dibenarkan. Contohnya senapang itu mungkin digunakan untuk sebagai senjata perburuan. Contohlah. Ataupun mungkin senapang atau pistol itu digunakan untuk merompak. Jadi orang yang memberi tawaran menjual senapang itu tidak pasti. Senapang ni mungkin
digunakan untuk memburu, yang mana dibenarkan. Mungkin juga digunakan untuk perkara yang dilarang, contohnya untuk merompok. Jadi persoalannya, adakah akad itu dibenarkan atau tidak? Jawapannya, akad itu dibenarkan. Baik. Ada soalan? Silakan kalau ada. Kalau tak ada, kita teruskan. Boleh, Ustaz Salahuddin? Ya, silakan. Ustaz nak tambah, boleh tambah. Kita bincang-bincang saja perkara-perkara asas dalam akad. Subject matter must be valuable and beneficial. Dari sudut syariah, ya, kalau barang itu tidak berharga dari sudut syariah, maka adalah tidak dibenarkan. Contohnya jualan arak tidak dibenarkan disebabkan arak itu dianggap sebagai tidak bernilai dan tidak memberi manfaat dari sudut syariah. Kemudian subject matter must be deliverable. Barang itu mestilah boleh dihantar. Sale of stolen car or animal is not allowed. Barang penjualan kereta curi atau penjualan barang yang binatang yang tertentu tidak dibenarkan. Contohnya, penjualan burung yang masih lagi berterbangan. Burung tu dah terbang. Dah terbang ni kan, kita nak jual burung yang terbang tu, tak tangkap lagi. Itu tidak dibenarkan. Subject matter must be deliverable. Subject matter must be specified and quantified. Barang itu mestilah barang yang boleh ditentukan dan juga boleh dibilang. Bila sebut bilang itu, maksudnya sama ada boleh dibilang secara bilangan atau dibilang secara timbangan atau dibilang secara keluasan. Nah, contoh buah durian. Buah durian boleh dibilang secara bilangan. Contoh di penjualan 10 biji buah durian. Atau durian juga boleh dijual, dijadikan barang akad secara timbangan, boleh dijual dalam kilo. Tapi ada barang tak boleh dibilang, tak boleh ditimbang. Tidak dijual secara bilangan, tak dijual secara timbangan. Contohnya tanah. Tanah dijual secara ukuran. Berapa keluasan dia. Jadi barang akad itu mestilah tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Jadi barang yang dijual yang mana ada keraguan adalah tidak dibenarkan. Contohnya, menjual sebahagian daripada tanah, menjual sebahagian daripada tanah dengan harga tertentu. Jadi mestilah bahagian tanah itu mestilah jelas. Tidak boleh dijual tanah yang tidak tahu keluasan. Saya nak jual tanah ni lah 60,000. Berapa keluasannya tak tahu.
Bahagian saya ada lah dalam tu, tak tahu apa. Saya pun tak tahu. Jadi ada keraguan di situ. Jadi tidak dibenarkan. Subject matter must not be under another's right, such as sale of pledged good. Jadi barang tersebut mestilah tidak berada di bawah hak orang lain. Contohnya menjual barang yang masih lagi di bawah jaminan. Kita menjual, contohnya menjual kereta masih lagi di bawah jaminan bank. Ya, jadi tidak dibenarkan. Atau menjual tanah yang dicagarkan, tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kita bincang-bincang je ni. Kalau ada siapa nak tambah, silakan. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya nak Boleh tanya, tambah. Doktor. Oh, jangan tanya, tambah boleh. Nak tanya berkenaan dengan emas yang digadai. Emas yang digadai tu, emas tu kalau digadai di bank contohnya, emas tu menjadi milikan siapa tu, Doktor? Dari segi pemilikan. Jadi emas yang digadai dikatakan barang itu tidak berada dalam pemilikan. Ya. Jadi tidak berada dalam pemilikan. Maksudnya katakan si A menggadai emas, ya, mungkin di Arahnu contohnya, atau di mana-mana. Jadi bila sesuatu barang itu digadai, maksudnya emas itu bukan berada dalam pemilikan. Jadi bila bukan berada dalam pemilikan, dia akan jadi akad itu dikatakan fasid, ya. Sebab apa dia katakan fasid? Sebab emas itu tidak boleh diberikan kepada pembeli itu sebab masih dalam gadaian. Soalan dia apa tu? Saya lupa. Tengah hari ni tak boleh nak concentrate, duk fikir apa ni. Dia Doktor, sebabnya kami di lembaga zakat apabila kita nak buat taksiran berkenaan dengan emas yang disimpan. Jadi bila emas tu dia gadai di Arahnu macam yang Doktor sebut tadi ni, jadinya milikan sempurna atas emas tu di pihak Arahnu ataupun kepada tuan yang membuat gadaian tu. Dia, kita boleh kata begini, pemilik emas itu tidak mempunyai pemilikan secara fizikal. Jadi dari konteks zakat tu, maksudnya dia tidak mempunyai pemilikan. Maknanya Doktor, dari segi milikan sempurna tu macam mana Doktor? Dia tidak memiliki pemilikan sempurna. Okey. Ya. Doktor. Jadi Ustaz Faizal
nak tanya tadi kaitan dengan zakat ni, pengiraan zakat. Ya doktor, berkenaan dengan milikan sempurna tu. Jadi dia tidak berada dalam pemilikan sempurna. Jadi Ustaz buat macam mana kalau pengiraan zakat tu, adakah emas yang dibayar, emas yang digadaikan itu perlu dibayar zakat atau tidak? Itulah setakat ni kami masih Amalan zakat ni macam mana? setakat ni kami tak ambil kira lagi lah. Cumanya atas pemilik emas tu lah, ada setengahnya dia nak kira juga sebab dia kata emas tu masih milik dia. Cumanya ada di bank, ada di Arahnu, tapi dia kira atas nilaian emas tu lah. Saya tak pasti kalau kita nak bincang dari sudut pembayaran zakat lah. Tapi dari sudut muamalat, dari sudut jual beli, emas itu tidak boleh dijadikan sebagai barang dalam akad. Sebab pemilik itu tidak mempunyai pemilikan apabila barang itu digadai, contohnya emas. Jadi bila digadai, emas itu tidak boleh dijadikan barang dalam akad lah. Contohnya tak boleh nak jual, tak boleh nak apa lagi ya? Tak boleh nak dijadikan cagaran kepada akad yang lain. Begitu. Tapi dari sudut pengiraan zakat, wallahu alam. Tapi kalau tanya saya, tidak perlu dijadikan sebagai pengiraan dalam zakat sebab dia tidak memiliki pemilikan sempurna. Kalau pihak lembaga zakat tak mengambil itu sebagai nilai itu sebagai dalam pengiraan zakat, pada pendapat saya betul lah tu Ustaz. Ya doktor. Doktor, Ya, dengan silakan. Siapa? saya Hanafi. Ya, Ustaz Nafi, ya, sila. Ustaz nak Berkaitan tambah? dengan soalan yang ditanya oleh Ustaz kita tadi tu, silakan. sekadar pandangan saya lah kan. Silakan. Dari sudut pemilikan tak sempurna ni, dia sebenarnya dia ada dua jenis. Ya. Yang dibahaskan tentang KWSP sebelum ni, kalau ikutkan dia duit kita tapi kita tak boleh nak keluar. Jadi atas dasar tu pemilikan kita tidak sempurna. Betul. Tapi pemilikan tidak sempurna tersebut adalah disebabkan oleh ijbar, paksaan daripada kerajaan. Betul. Jadi ada artikel tesis ditulis terutamanya di negara Arab berkaitan dengan pemilikan tak sempurna disebabkan oleh kerajaan. Maksud kita memang tak boleh buat apa. Jadi memang tak sempurna betul. Betul. Jadi berbeza dengan pemilikan yang tak sempurna pada zahirnya disebabkan oleh pilihan kita. Macam sekarang kan KWSP kita ada kontribusi yang pilihan kita boleh masukkan. Jadi adakah ia termasuk dalam pemilikan tidak sempurna? Pada pandangan saya secara umumnya, saya rasa dia tak masuk pada pemilikan tak sempurna. Sebab dia ialah pilihan kita, tidak dipaksa oleh kerajaan. Jadi kita pergi menyimpan dalam KWSP. Tak silap saya sekarang, dia bagi limit sampai 6,000 untuk kontribusi secara sukarela kan? Oh ya, ya. Itu satu sudut. Jadi dalam masalah ar-rahnu sekarang, sepatutnya tak berlakulah rahan emas. Sebab emas ni kan dia macam mata wang. Orang nak duit. Jadi sepatutnya kita ada duit dah. Orang tak rahan lah emas tu. Orang tak gadaikanlah emas tu. Tapi sebab orang sayang, orang gadai emas. Itu benda yang berlaku dalam dunia kita hari ni. Yang peliknya. Betul. Biasanya orang rahan benda yang bersifat bukan duit, bukan thamaniah. Orang rahan tanah ke, orang rahan rumah ke. Tapi sekarang kita pergi rahan emas. Sedangkan emas tu sendiri ialah thamaniah. Jadi kalau kita tengok dari sudut pemilikan memang kita punya tapi tak sempurna. Tapi dari sudut nak kira zakat, pada pandangan saya dia kena tengok ni, kita hutang kita dengan duit zakat kita tu maksudnya macam mana? Jika ditolak semua hutang masih lagi ada lebihan nisab,
maka kita kena bayar zakat walaupun dengan duit kita yang lain. Kalau macam orang berhutang kita kan, mazhab Syafi'i, kita still kena kira kalau dia ni musir, orang yang mampu untuk bayar hutang. Jadi cuma dia tak bayar lagi. Jadi kita ada duit lebihan lain dalam akaun kita, simpanan kita yang kita tak guna. Jadi kita kena keluarkan zakat daripada duit lebihan tersebut. Dia berbeza kalau memang kita tak ada duit lebihan lain. Jadi pada pandangan saya lah, untuk benda-benda macam ni kita kena kira. Sebab ada orang dia pergi gadai, dia tak ada, dia nak cash kerana sesuatu perkara, tetapi sebenarnya dia ada lebihan duit yang lain. Mungkin dalam ASB dia boleh keluarkan, dalam apa dia boleh keluarkan, gaji bulanan dia masih lagi ada kemampuan untuk bayar. Jadi pada saya untuk ihtiyat yang selamatnya, dia kena kira lah emas dia tu termasuk dalam nisab. Kemudian tengok hutang-hutang dia yang, kalau dalam mazhab kita, hutang yang halan, yang sekarang yang kena bayar, adakah akan memakan nisab ataupun tidak. Jika tidak memakan nisab dan masih lagi kena keluarkan zakat, maka kita tengoklah kemampuan untuk kita bayar tu zakat tersebut dengan duit-duit lain. Kalau kita tak mampu bayar dengan duit-duit lain yang ada sekarang, maka zakat itu dikekal hutang. Jadi bila dia jadi hutang, kita boleh bayar mungkin secara ansuran setiap bulan ataupun pada waktu bila-bila lah. Ini setakat pandangan saya lah, sebab dia pemilikan yang tidak tam tetapi bukan bersifat ijbari yang kita tak ada elak, kita tak boleh elak, kita tak boleh nak lagi. Dia ialah pilihan kita. Wallahu alam. Ini satu sudut pandang saya. Saya kalau bab zakat ni keras sikit, maksudnya ke arah nak wajib je semua. Wallahu alam bisawab. Mungkin saya perlukan apa orang cakap pandangan daripada pihak asatizah yang lain, doktor sendiri pun. Wallahu alam bisawab. Ya. Ustaz Fazal, cuba respon. Ya doktor, betul lah macam Ustaz Hanafi sebut tadi ni. Tu yang saya kata tadi ni adalah setengahnya bila contoh kalau katakan nilai emas tu yang digadai, contohnya nilai dia dalam 20,000. Kemudian pemilik emas tu ambil 10,000. Jadi nilai daripada emas yang berbaki di Rahnu tu ada dalam 10,000. Biasanya pengiraan tu ambil daripada yang 10,000 tu lah, dicampurkan sekali dengan simpanan-simpanan yang lain untuk dikenakan zakat. Satu lagi yang berkaitan dengan KBSP tu masih lagi berbeza lah antara zakat-zakat di negeri-negeri ni. Ada negeri yang kata bila mana masih lagi ada, walaupun kita tak keluarkan KBSP tu, perlu dikeluarkan zakat. Dan ada juga negeri-negeri yang kata bila dikeluarkan KBSP tu baru dikenakan zakat. Yang itulah yang berbeza dari segi negeri untuk KBSP. Cuma doktor, saya nak tanya berkaitan dengan bila Ustaz sebut tadi ni berkaitan dengan hutang kan. Ada juga pembayar zakat ni kemampuan nak bayar zakat tu ada. Cumanya terkekang dengan hutang dengan manusia. Jadi nak tanya doktor, dari segi nak dahulukan hutang dengan Allah Ta'ala dengan dahulukan hutang manusia tu mana satu doktor? Jadi begini, dia dua benda yang berbeza. Apa ni, kedua-duanya wajib. Ya doktor, cuma ya pembayar zakat ni kadang-kadang bila pihak lembaga zakat turun nak berjumpa, bila kita nak buat tafsiran dari segi zakat tu memang kenalah. Contohnya zakat pendapatan lah. Zakat pendapatan. Kalau contohnya zakat pendapatan boleh, ataupun yang sinonim kita di Kedah ni zakat padi lah. Okey. Padi ni bila mana nak usahakan padi, jadi kebanyakan pesawah-pesawah ni dia berhutang dengan tokek lori lah apa semua ni. Dan bila dapat hasil daripada jualan padi tu yang sampai kepada petani ni selepas tolakkan hutang. Jadi kalau kita kira kepada jumlah padi yang diterima, yang hasil padi itu sendiri kalau ikut kepada kilogram tu memang layak kena bayar zakat dah. Cumanya bila mana dijual padi, hasil tu tolak hutang, jadi baki tu tak seberapa. Tu yang nak tanya doktor tu. Jadi masalah kepada petani ni tak boleh nak bayar zakat padi sebab terpaksa bayar hutang-hutang yang dah ada tu. Faham. Jadi begini ya, dia dua isu situ, satu isu zakat, yang kedua isu hutang.
Okey, yang pertama kita tengok isu zakat. Contohnya zakat padi. Jadi apabila seorang tu cukup syarat-syaratnya, dia perlu keluarkan zakat lah. Tapi betul lah macam Ustaz kata, kadang-kadang petani ni pun dia komplain juga kan, macam mana nak bayar zakat ni? Jadi macam mana nak bayar zakat tu tak ada pilihan lah. Maksudnya bila cukup syarat-syarat, cukup nisab, zakat padi tak perlu haul ya. Maksudnya zakat padi dibayar apabila zakat padi itu dituai. Jadi bila cukup cukup nisab dan haul dan syarat-syaratnya, perlu dibayar zakat lah, zakat padi. Cuma betul lah dari segi realiti dia jadi dilema. Sebab zakat padi ada dua kadar, iaitu 5% dan 10% ya. Dan kebanyakan petani ini jika tidak menggunakan apa-apa mesin untuk menyiram padi, dia kena bayar 10%. Jadi banyaklah. Jadi ada kajian yang kita cuba buatlah, dan sebahagiannya saya pernah melihatlah kajian-kajian yang dibuat untuk meringankan bebanan membayar zakat padi ini, iaitu petani yang layak untuk membayar zakat padi itu boleh diberikan kita panggil apa Ustaz? Potongan hadul kifayah ya. Maksud untuk tujuan meringankanlah, dia boleh seperti mana juga zakat pendapatan, dia ada dua kaedah, iaitu pertama mengambil kadar zakat darablah dengan berapa pendapatan yang dia ada kan. Itu kita katakan kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua ialah mengira keseluruhan zakat pendapatan kemudian ditolak dengan potongan hadul kifayah, iaitu perbelanjaan untuk diri sendiri, isteri kalau ada, anak-anak, dan perbelanjaan yang lainlah. Hadul kifayah ni pun potongan hadul kifayah pun berbeza lah antara institusi zakat di negeri masing-masing. Jadi penyelesaian dia kan susah jugalah Ustaz Faizal. Maknanya kita kena memikirkanlah bagaimana kita boleh memberi potongan hadul kifayah yang tertentu. Di lembaga zakat ni ada tak dicadangkan atau dilaksanakan potongan hadul kifayah tu, Ustaz Faizal? Ada tu. Golongan ada kifayah tu ada. Cumanya macam Ustaz Hanafi sebut tadi lah, bayaran zakat ni tak semestinya kita guna duit hasil padi itu semata-mata. Tapi sebenarnya kalau katakan kita ada duit yang selain daripada tu, kita ada pendapatan lain, boleh je digunakan untuk kita bayar zakat padi itu. Cumanya alasan di kalangan pembayar kita ni, kami ni hutang banyak, jadi nak bayar zakat ni nak ambil duit mai ke mana kan. Betul. Dalam kajian yang saya buat pun ada rungutannya kan. Sebab kena bayar 10% tu terlampau tinggi lah. Rungutan daripada pembayar zakat padi lah. Jadi elok jugalah kita kita mencadangkan. Saya ada membentang tentang isu ni. Dalam pembentangan tu saya pernah mencadangkan supaya diberi hadul kifayah lah kepada petani-petani dengan mengambil kita kata model pengiraan zakat pendapatan. Sebab zakat pendapatan pun ada dua kaedah kan. Kaedah A dan kaedah B. Jadi zakat pertanian kalau boleh
Itulah saya cadangkan lah. Ada juga 2 kaedah lah. Wilayah sampai C kot doktor. Iya, cuba cerita sikit Ustaz Ilyas. C tu macam mana pula Ustaz? Jadi eloklah ada banyak kaedah supaya kita kata kita boleh membantu petani lah. Saya pun orang kampung kan, bila balik ada juga kawan-kawan yang tanya kan. Dia kata orang yang gaji besar macam mentor ni tak apalah. Dia kata banyak zakat pendapatan tiap-tiap tahun kan. Tu pun 2.5% je. 1/40. Kami ni kena banyak 1/10. Kami ni apa ni katanya hasil jualan padi itu bila tolak semua kos dia kena upah, banyaklah kos dia. Jadi dia kata tak dapat apa. Bahasa orang kampung kan. Tak dapat apa kami ni. Doktor, Ya sila. sedikit pandangan saya sebagai orang kampung juga yang tepi rumah pun tanam padi kan. Ya Ustaz, sila. Saya rasa pihak berwajib agama mereka perlu memainkan peranan dalam membuat keputusan berdasarkan maslahah. Ya. Sebab sekarang kita ni di Malaysia ni kita memang kalau ikut mazhab Syafi'i, Syafi'i lah. Tetapi macam dalam kes zakat al-hubub wa thimar, macam padi apa semua ni, kalau mazhab Syafi'i kita, bila cukup nisab, memang kita kena keluarkan zakat dulu. Jadi, dain, hutang ni la yamna' wujub az-zakah. Dia tidak menghalang daripada wajibnya zakat. Mazhab kita lah kan. Ya. Cumanya ada mazhab lain macam mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih yang kata ad-dain yamna' wujub az-zakah. Asalkan ada hutang, dia akan menghalang daripada kewajipan zakat. Dan mazhab Abu Hanifah memang mereka tak tafsilkan antara dain hal dan juga dain muajjal. Sebab dia kata orang tu mungkin esok mati. Jadi semua orang dah datang tuntut harta dia. Maksudnya datang tuntut hutang. Jadi dia ni sentiasa berada dalam keadaan tak berapa nak selamat lah. Betul. Jadi sekarang pada pandangan saya, apa orang cakap, pejabat-pejabat agama, pusat zakat di negeri-negeri yang terlibat dengan padi yang banyak-banyak ni kan, macam Kelantan ke, macam Kedah ke, apa ke, mereka kena duduk untuk buat satu keputusan. Tengok dari sudut maslahah mafsadah. Kalau kita ambil zahir mazhab Syafi'i tadi, macam menyusahkan petani-petani yang mana mereka sendiri sebenarnya ialah fakir dan miskin. Mereka apa kata, buat padi pun dengan berhutang, bukan macam dulu ada tanah sendiri, buat padi sendiri, baja sendiri. Jadi sekarang mereka pun tak terkeluar daripada had maskanah dan juga fakar tu. Jadi adakah sesuai kita nak tatbik mazhab Syafi'i dalam isu ini, ataupun kita kena keluar daripada mazhab kita menuju ke mazhab lain yang ada dalil-dalil yang agak muktabar kerana maslahah golongan fuqara masakin yang merupakan petani di negara kita pada zaman sekarang. Kalau kita keluarkan zakat daripada mereka, pergi ke pusat-pusat zakat, mungkin duit tu tak dibahagikan dengan elok ataupun tak sampai kepada fakir miskin yang di kampung halaman tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Bagus Ustaz, pandangan yang bagus. Itulah dalam hal ini kita perlu banyak kajian, dan institusi zakat pun keputusannya boleh berubah bila ada kajian-kajian yang dapat sokongan dan yang menyokong. Ya. Macam di Lembaga Zakat di Kedah, cuba menjalinkan kolaborasi dengan UniSyams untuk menjawab beberapa persoalan berkaitan dengan hukum zakat ini. Jadi benda ni sentiasa ruling ini boleh berubah dan boleh diperbaiki dengan adanya kajian-kajian. Jadi nanti bolehlah Ustaz kita buat kajian. Boleh kita buat kajian-kajian
untuk semester hadapan lah, dalam kelas Management of Zakat, kita boleh buat kajian-kajian tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan hukum. Dan Lembaga Zakat di Kedah sendiri agak proaktif dan agak inklusif dari segi penerimaan penemuan-penemuan daripada apa ni, kajian-kajian. Jadi saya memujilah, saya sokonglah semua institusi zakat yang bersedia untuk orang kata apa, melihat semula perkara-perkara yang menjadi permasalahan ini. Jadi bagi saya petani atau pesawah ni mereka dalam dilema lah. Pada satu sudut mereka perlu membayar zakat kerana cukup nisab. Tapi mereka juga memerlukan pembelaan. Mungkin salah satunya dengan institusi zakat memberi potongan hadul kifayah. Dan yang kedua perlu melihat juga dari segi hutang yang ada. Jadi bolehlah Ustaz, nanti kita buat kajian insya-Allah, dan kita boleh memberi maklumat yang lebih lah berkaitan ini. Jadi adanya keperluan yang mendesak jugalah bagi kita dalam bidang akademik ini untuk kita membantu membela pihak-pihak yang memerlukanlah, contoh pesawah kan. Sebahagiannya itulah kawan-kawan kita lah. Yang mereka sendiri pun sebenarnya mereka sendiri pun miskin ya. Jadi bahasa kampung dari kami pun tak dapat apa, maksudnya kalau kita kaji semula, berkemungkinan mereka ni sendiri termasuk dalam asnaf miskin ya. Apa komen Ustaz Fazal? Ustaz Fazal ni orang Ya, boleh. bidang zakat ni. Boleh Kita betul. kita buat kajian lagi kan? Boleh. Sila Ustaz. Macam kita di Kedah pun memang kita dah kaji bersama dengan Unit Syam nanti ni. Berkaitan dengan zakat padi ni di Kedah memang ada 3 betul. Ada 3 kaedah. Yang pertama 10%, yang kedua yang dahulunya 5%. Kemudian bila kita dah buat kajian, satu kaedah kita tetapkan 7.5% daripada nilai hasil padi itulah. Maknanya kalau katakan petani itu dia ada hutang, ada bebanan apa-apa yang lain tu yang dalam proses dia buat padi tu, dia boleh pilih, dia ada pilihan lah, sama ada nak bayar sebanyak 10%, 7.5% ataupun 5%. Itu yang di Kedah lah. Itu. Ya. Mungkin perlu dikaji lagi lah dari segi potongan hadul kifayah tu, sebab petani ni kadang-kadang dia sampai terpaksa berhutang untuk membeli baja, membeli apa lagi keperluan-keperluan kan, racun kan. Macam-macam jenis penyakit dia pun kena beli banyak racun, jadi kos dia meningkat lah. Jadi mungkin perlu dikaji untuk diberi potongan kepada perbelanjaan yang tertentu lah. Perlunya kajian lah bagi saya lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi berkaitan dengan KWSP tadi, terdapat perbezaan lah di antara institusi zakat di negeri-negeri masing-masing. Tapi secara asasnya syarat milku tam tu
perlu dipenuhi lah untuk membayar zakat. Maksudnya selagi belum ada milkut tam, tidak wujud kewajipan. Jadi bagi KWSP yang memenuhi syarat milkut tam, jadi contohnya pengeluaran pada umur KWSP lah ni umur apa? 50 dengan 55 kan. Dia ada 3. Umur 50, 55 dan 60 tahun. Maka zakat diwajibkanlah ke atas keseluruhan amount yang boleh dikeluarkan dan dikenakan kadar sebanyak 2.5% tertakluk kepada nisab lah, dan tidak perlu menunggu haul. Di Kedah macam mana Ustaz Faizal? Di Kedah yang kita amalkan, selama mana duit K2SP itu dikeluarkan, boleh dibayarkan zakat lah 25%. Tak perlu tunggu haul. Ya, tak perlu menunggu haul. Dan dia bergantung kepada amount yang boleh dikeluarkan lah. Contohnya, kalau umur 50, dia cuma boleh keluarkan daripada akaun satu ke akaun dua, atau salah satu akaun lah. Daripada akaun siapa tahu, kalau umur 50, dia keluar daripada akaun satu ke akaun dua. Minta maaf, saya pun terlupa. Ustaz Faizal, kalau umur 50, pencarum tu boleh keluarkan daripada salah satu akaun kan? Ya, saya pun tak pasti itu akaun mana. Lupa kan? Itulah. Jadi kalau dia boleh keluarkan pada akaun itu, jadi amount yang dia perlu bayar zakat adalah 2.5% kali dalam akaun tersebut sahajalah. Tapi kalau dia umur 55 atau umur 60, dia memang milkut tam. Jadi dia kena bayar sepenuhnya lah ke atas caruman dalam dua-dua akaun tu lah, 25% darab jumlah wang dalam akaun satu dan jumlah wang dalam akaun dua. Baik, kita sambung. Doktor, nak tanya yang pasal K2SP ni, yang kita dulu dapat e-kasih apa semua waktu PKP hari tu, adakah tu dikira wajib zakat ke macam mana kaedah yang kita nak guna pakai, Doktor? Ya, sekiranya cukup nisab, kena bayar zakat lah. Ya, Ustaz Faizal. Kalau cukup nisab, bernilai sekarang ni nisabnya 85 gram emas. Lah ni bernilai dalam apa? 23,000 ke Ustaz Faizal? Maknanya yang nisab ni yang dalam simpanan ke ataupun yang kita dapat keluar tu, yang dalam simpanan, yang dalam KSP tu? Yang kita boleh keluar sajalah Ustaz. Yang ada pemilikan sempurna. Jadinya kalau macam tu yang dapat 10,000 tu masih tak tak cukup lagi lah. Tak cukup, ya tak cukup. 10,000 tak cukup. 85 gram sekarang ni nilai dia apa ni? Berubah-ubah lah, tapi di Kedah ni kalau tak silap saya 23,000 lebih. Doktor, Silakan Ustaz. pada saya ni pun benda yang Malaysia tak dapat selesaikan sampai hari ni. Perbezaan pendapat di kalangan pusat zakat, majlis agama. Saya pernah tulis beberapa kali di Facebook. Nak tanya apakah orang kata benda yang semua orang boleh pakai. Maksudnya sekarang bukan fatwa Kedah ni untuk orang Kedah je. Fatwa wilayah bukan orang wilayah je. Sebab kita ada akses terhadap social media, internet apa semua, jadi menyebabkan orang Kelantan pun tengok wilayah. Orang wilayah mungkin tengok Kedah, tengoklah mazhab aliran dia kan. Ya. Jadi
pada saya isu ni juga dia berhajat kepada satu keseragaman supaya bila keluar benda tu orang jadi dia, pada saya dia ada satu benda nama dia tatabbu'ur rukhas. Kita dah mula, orang biasa ni dia mula memilih-milih pendapat yang kena dengan dia. Padahal dalam kes ni dia sepatutnya ada tafsil, betul tak? Betul. Iaitu dia keluarkan untuk bayar hutang ataupun keluar nak beli iPhone, keluar saja-saja, ramai je kawan-kawan kita keluarkan 10,000 tu saja-saja tanpa keperluan. Sedangkan duit itu asalnya milik kita. Kita tak bayar zakat kerana bil kutam tu tak sempurna. Tapi kita keluar bukan untuk satu tujuan yang mendesak. Kemudian kita ambil pendapat, selagi tak cukup nisab, iaitu 23,085 gram emas tu, jadi tak payah keluar zakat. Jadi sekarang macam tak sampailah maksud syarak tu pada saya. Jadi patutnya tafsil tu penting lah. Ada yang memang dia kata macam mana pun kena keluar 25% sebab dah berpuluh tahun dah tak pernah keluar. Dan ada yang kata tengok dia keluar tu nak bayar hutang ke dia keluar untuk suka-suka. Jadi ini pun pada saya memang pusat agama, pusat zakat dia kena duduk sekali bincang untuk satukan fatwa dalam negara kita ni supaya semua orang ni dia tak jatuh dalam tatabbu'ur rukhas. Mengikut rukhsah dan benda tu tak sampailah maksud syarak pada saya lah, wallahu a'lam bissawab. Ya. Dr. Isa. Sila Ustaz. Menarik perbincangan ni. Terima kasih banyak Ustaz. Ni, Tapi Ustaz Toladan bagi pencerahan. tak pandai nak cerah Doktor. Cuma nak sahabat saja-saja nak menyampuk. Biar sama-sama kisah berbahas Doktor. Kita nak dengar ya. Masya Allah. Suka sahabat tadi apa yang Ustaz Nasai sebut tadi tu. Itulah antara perkara yang memang kita setujui. Yang nampak pun macam tu juga. Setakat sembang-sembang sahabat yang berkhidmat di pusat-pusat zakat. Antara kekangan paling utama apabila zakat ini berada di bawah senarai negeri, state list. Jadi itulah yang kita pun bercita-cita akan ada penyelarasan. Ada usaha-usaha dibuat di peringkat Jauhar ke JAKIM dan sebagainya. Dia orang cuba kumpulkan, namun sebab keputusan ini akan balik-balik pada negeri. Jadi itulah yang berlaku, masing-masing ada pandangan serta apa yang kita nampak sepatutnya benda isu-isu nasional macam KWSP ni dia merangkumi seluruh negara. Ya. Jadi di manakah maksudnya pihak-pihak berwajib sepatutnya memainkan peranan untuk menyelaraskan perkara ni. Wallahu a'lam lah, setakat kita nampak itulah harapan dan cita-cita kita. Begitu juga anda nampak dari sudut zakat emas yang digadaikan tadi tu. Juga dia satu Malaysia orang guna emas gadai kan negeri mana pun. Tapi itulah bagaimana seperti mana isu-isu agama lain yang berada di senarai negeri menyebabkan persoalan begini masih lagi tergantung. Aibun fina lah, kita rasa satu benda yang aib bagi kita semua lah. Wallahu alam, kita orang luar ni rasa sangat tak selesa. Namun mungkin ada di kalangan sahabat yang juhud mereka sedang diusahakan untuk melaksanakan perkara ini, tetapi kekuatan tu belum nampak. Mungkin perlukan tak tahu political will daripada mana pihak. Wallahu alam. Namun demikian kita itulah cantik macam peranan doktor tadi, kajian-kajian daripada academician dan duduk dengan practitioner yang berada di pelibatan di medan zakat sendiri untuk duduk. Alhamdulillah kalau dapat bawa ke peringkat majlis fatwa masing-masing. Ada sebahagian pusat zakat ini dia direct kepada majlis fatwa negeri. Ada yang ada majlis penasihat syariah dia sendiri. Contoh macam di Lembaga Zakat Selangor yang anda nampak, dia ada majlis penasihat syariah sendiri. Dia buat macam bank. Kemudian dalam tu pun dia punya jawatankuasa dia pengusikan oleh Datuk Mufti sendiri. Adapun di sebahagian negeri semuanya akan direct kepada fatwa negeri masing-masing. Jadi itu pun dari sudut governance yang tak berurus dia pun kita nampak masih lagi dalam keadaan tidak selaras. Allah Ta'ala alam apakah yang ke depan yang berlaku. Mungkin kalau dapat maklumat first hand daripada sahabat yang terlibat dengan zakat ataupun yang tahu benda-benda macam ni sangat baiklah. Allah Alam ala kulli hal kita suka dengar discussion sahabat ni, perkongsian ilmu. Cuma nak samput sikit pasal zakat harta gadaian tadi. Setakat tengok dalam fatwa atau fatwa mufti wilayah, kita nampak dia ada sebut bahawa perlu kena bayar zakat
dia sebut, dia quote kata-kata Imam Nawawi, "Law rahana masyiyatan aw ghayraha min amwal zakah wa hal al-hawl fa tariqan al-mazhab فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك." Ini nampak kalau ikutkan, sebab tu dia kata wajib bayar zakat lah. Jadi kita kalau dapat dengar daripada sahabat zakat Kedah, setakat ini zakat Kedah ambil fatwa wajib zakat ke ataupun macam mana? Ataupun masih lagi pending di peringkat majlis fatwa? Terkeluar sikit perbincangan tadi. Terima kasih banyak Doktor. Kalau sahabat dapat respon yang tadi tu. Terima kasih Ustaz Soleh. Barakallahu fikum. Ustaz Faizal, cuba respon soalan daripada Ustaz Soleh tadi ialah bagaimana amalan di Lembaga Zakat Negeri Kedah ni dari sudut pengiraan emas yang dijadikan sebagai harta gadaian. Adakah dikira sebagai harta gadaian ataupun tidak? Yang saya maklum tadi Doktor, apa kongsian je lah. Di peringkat kami lembaga zakat, apapun bergantung kepada pemilik emas tu lah. Kalau macam dengan tadi yang saya bagi contoh tu, kalau lah nilai emas tu 20,000, kemudian digadaikan, dia ambil duit 10,000, jadi nilai yang berbaki yang masih milik pemilik emas ni lah kita kira atas tu lah. Ataupun maklumat untuk pengiraan tu kita ambil daripada pemilik emas tu sendiri. Jadi di pihak kami masih lagi duk kaji nak letakkan kaedah yang macam mana yang dari segi pemilikan sempurna untuk emas yang digadai tu betul. Maaf Ustaz, yang tadi tu maksudnya dah di-endorse oleh pihak fatwa, majlis fatwa? Yang tu setakat amalan ni Ustaz. Cumanya di pekat tu saya tak ingat dah kena cari dia punya ni, ada dia punya ni dah. Maksudnya apa-apa yang dibuat sekarang ni semuanya kebiasaannya telah disahkan oleh pihak majlis fatwa dulu kan, baru dilaksanakan kan macam mana? Ya betul. Okey, baik, jelas. Cuma saya tak jumpa dia punya ni, kena cari dulu lah. Ya, dan nampak di Selangor, di wilayah dan di Johor kan ada kajian mengatakan mereka meletakkan zakat terhadap harta pada emas yang digadaikan. Terima kasih banyak Doktor, jazakumullah khairan atas ruang yang dibagi. Sila Doktor teruskan. Kita sempat pula nak habis. Ya, terima kasih. Kita alhamdulillah dapat berbincang walaupun di luar pada konteks kelas, tapi perbincangan macam ni sangat digalakkan lah. Terutama peringkat master ni kan. Cuma apa ni, kalau saya nak tambah dari sudut governance, kita masih lagi perlu dipertingkatkanlah dari sudut governance. Bukan saja dari segi pengurusan zakat, tapi juga dari segi pengurusan wakaf. Macam kita semua maklumlah, urusan berkaitan dengan agama diletakkan di bawah kuasa sultan ataupun raja ataupun yang di-Pertua Negeri di negeri masing-masing. Jadi dari sudut governance itu dia jadi tidak seragam, itu yang pertama. Dan adalah kita kata usaha-usaha ke arah cuba mencari keseragaman itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut hukum yang berkaitan dengan kewangan Islam, kita insya-Allah tidak ada masalah lah. Cuma berkaitan dengan zakat, wakaf, yang tu kita tidak ada keseragaman setakat inilah. Sebab dia diletakkan di bawah sultan, yang mana sultan itu adalah ketua kepada Majlis Agama Islam di negeri masing-masing. Tapi dari sudut hukum berkaitan dengan kewangan Islam, autoriti paling tinggi ialah SAC, Majlis
penasihat syariah Advisory Board, Syariah Advisory Council, Syariah Advisory Council yang diletakkan di bawah Bank Negara Malaysia. Kita nak belajar kewangan Islam, nak belajar fiqh muamalat ini, last kali apa-apa ruling berkaitan dengan kewangan Islam ini adalah tertakluk kepada SAC lah, sebagai badan yang mempunyai the highest authority. Even kalau kita bandingkan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan dengan SAC, ruling by SAC, sekiranya wujud contradiction, jadi kita terima pakai SAC dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewangan Islam. Doktor, maknanya kalau dari segi hukum syaraknya lah, kalau ikutkan semua negeri dia bergantung kepada Jabatan Mufti negeri masing-masing, tapi kalau dalam kewangan dia akan refer kepada SAC tadi doktor, ataupun SAC, ya. Oh, Kalau hal-hal berkaitan dengan muamalat dan kewangan Islam, autoriti paling tinggi adalah SAC. Katalah ada contradiction ya. antara Majlis Fatwa Kebangsaan, SAC dengan fatwa oleh mufti negeri tertentu. Maka yang mempunyai autoriti paling tinggi adalah SAC lah. Contohlah katalah ada ruling berkaitan dengan saham, ya. Kemudian SAC kata sekian, Majlis Fatwa kata begini, Jabatan Mufti ni kata begini. Yang mana nak terima? Kalau berkaitan dengan saham, kita terima yang SAC. Dalam hal-hal berkaitan dengan muamalat dan kewangan Islam. Adakah zakat boleh buat lagu tu? Zakat ni tak boleh lagi Ustaz. Zakat ni tak boleh lagi kan. Sebab SAC ni dia hanya yang berkaitan dengan Islamic Finance saja Ustaz. Dan setakat hari ni lah, walaupun sepatutnya zakat, wakaf ni berada di bawah Islamic Finance, tapi setakat ni tidak. Maknanya dia ni masih di bawah, kita kata, institusi yang bersifat kita kata bukan keuntungan lah. Itu maksud saya tadi doktor, sebab zakat pun termasuk dalam Islamic financing juga, tapi tak terikat pula bawah SAC. Betul. Itu yang waqi' lah, itu yang berlaku lah. Cuma saya muskilnya doktor, dalam MKI bila ada semua mufti bermesyuarat, bila ada keputusan, kenapa keputusan tu bila balik ke negeri dia tak boleh seragam juga doktor? Betul. Adakah mufti ni memang mereka tak boleh nak sepakat ke, ataupun macam mana, ataupun kata sultan yang bagi arahan ke macam mana doktor dalam kita punya within the wall ni lah? Ya, macam Ustaz Salahuddin tanya tadi lah, tak boleh ke dalam urusan zakat, wakaf ni kan, sebab kita dah cuba menggerakkan Islamic Social Finance ni sebagai sebahagian pada Islamic Finance. Tak bolehkah kita come up dengan satu authority, the highest authority yang regarding zakat dengan wakaf ni? Yalah, sebab kita dah ada platform MKI, dan kita yang benda ni pun dipengerusikan oleh Sultan juga. Dan macam yang Ustaz Hanafi bangkitkan tadi lah, sepatutnya dia melibatkan perkara agama ni mesti ada kesepakatan lah, makna berlapang dada lah bila dia mesyuaratkan. Jadi mesti ada satu keputusan, dia tak boleh balik dengan masing-masing keputusan balik. Macam tak ada manfaat pula dalam MKI tu punya perbincangan, sebab masing-masing last kali bergantung kepada pegangan masing-masing juga. Saya teringat kisah
ASB masa mula-mula diperkenal dulu tahun 90-an lah. Jadi ada orang kata apa, perbezaan pendapat lah di antara Jabatan Mufti tentang adakah ASB ke ASN yang mula-mula dulu. Saya pun masa tu muda lagi lah. ASN hak besar kot doktor, syarikat besar kan? Ya ASN kot tahun 90-an kan. Jadi masa ASN dilancarkan berlaku kita kata khilaf lah di antara Jabatan Mufti negeri-negeri. Tapi itulah bagi saya kesilapan orang ramai pada masa itu ialah dengan mengikut Jabatan Mufti negeri masing-masing ataupun Jabatan Mufti yang dia suka. Padahal bila berkaitan dengan saham ini, the highest authority ialah SAC lah. Sepatutnya rujuk kepada SAC. Sebab saya refer kepada zakat pendapatan. Sebab kalau kita tengok zakat pendapatan ni, ada negeri yang masih, saya tak pastilah kalau semua dah tukar kepada wajib zakat pendapatan. Tapi macam saya ni dulu orang Perak doktor, saya ingat saya sepanjang hayat arwah almarhum Dr. Harusani memang dia berpegang tak wajib zakat pendapatan ni. Jadi yang nak tukar pun semua tak berani. Sampailah Abah Yahram meninggal kan. Saya tak pasti kalau sekarang ni dah ubah, tapi seingat saya hari tu tak ada siapa yang berani nak ubah menghormati almarhum. Jadi benda macam tu yang macam Ustaz Hanafi sebut, jadi orang akan pilih yang mana. Macam kita di Kuala Lumpur, di kawan-kawan, dia tak bayar zakat pendapatan sebab dia kata dia pegang pendekat Fatwa Negeri Perak. Jadi kita pun cakap pun tak bolehlah kita nak berbahan lebih-lebih sebab dia kata dia dah ada sandaran dia. Itulah sikit. Ya betul lah. Sepatutnya itulah yang Ustaz Hanafi sebut tadi kan. Sepatutnya hal-hal begini kita ada satu autoriti paling tinggi yang kita boleh rujuk lah. Isunya sekarang macam zakat itu pun dia tertakluk kepada lembaga, kepada institusi zakat negeri masing-masing. Dan kebiasaannya institusi zakat ni akan merujuk kepada Jabatan Mufti dan merujuk juga kepada kita kata dia ada majlis penasihat dia sendiri, jawatankuasa penasihat. Jadi sebab itu berlaku ketidakseragaman. Sepatutnya benda itu tak berlaku lah. Sepatutnya insya-Allah pada masa akan datang ni sepatutnya ada keseragaman lah. Kalau saya nak cadangkan, kita boleh wujudkan macam National Zakat Forum ke. Kita ada satu forum yang menggabungkan kesemua institusi zakat di negeri masing-masing. Yang mana boleh sit together, duduk membincangkan, membuat kajian dan membuat perbincangan supaya berlakunya keseragaman dari segi hukum dan pelaksanaan. Yang cantiknya kalau adanya keseragaman dari sudut pentadbiran, dari sudut hukum dan pelaksanaan. Jadi sekarang ni itulah macam zakat pendapatan kan. Kalau di Kedah memang dah ada kita kata gazet lah yang telah dikeluarkan, iaitu mewajibkan semua penjawat membayar zakat pendapatan kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dan Sultan Kedah baru-baru ini pun tak silap saya tahun lepas mengeluarkan satu lagi gazet lah yang mewajibkan zakat pendapatan. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1992 sendiri telah mengeluarkan satu fatwa yang mewajibkan
zakat pendapatan dibayar kepada institusi zakat. Jadi sepatutnya tak timbul dah Ustaz Ilyas. Negeri ni kata tak wajib bayar zakat, negeri ni tak wajib bayar zakat sebab Majlis Fatwa Kebangsaan dia lebih tinggi daripada fatwa di negeri masing-masing. Tahun 1992 lagi dah dikeluarkan fatwa, boleh rujuklah fatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 1992 yang mewajibkan semua pekerja yang memperoleh pendapatan yang bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri untuk membayar zakat apabila cukup syarat-syaratnya. Dah ada dalam Majlis Fatwa tu Ustaz Ilyas. Ya. Tapi itulah masih lagi ada kawan-kawan kita pun mungkin dia tak aware, tak tahu kata wujudnya fatwa tu. Jadi dia duk tengok Facebook ke apa. Dia tak rujuk kepada autoriti lah. Kalau rujuk pada Warta Negeri Perak ni Doktor, tahun 2004 ni, dia kata bahawa gaji atau pendapatan termasuk dalam kategori yang wajib zakat apabila cukup nisab dan haul. Kerana haul itu adalah merupakan syarat yang diittifakkan oleh jumhur ulama dalam mazhab yang 4. Syarat ini tidak berlaku pada gaji atau pendapatan, maka gaji atau pendapatan tidak wajib zakat. Dia ialah dalam fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, pendapatan apabila cukup syarat-syaratnya tidak perlu kepada haul. Sebab dia ambil kias kepada tanaman. Ya, tanaman zakat atas hasil tanaman dibayar pada ketika tuaian, masa tuaian. Jadi zakat pendapatan juga dibayar pada ketika penjawat awam itu, penjawat itu tak semestinya awam lah. Pada ketika pekerja itu mendapat gaji. Saya kalau tak silap saya Doktor, tahun lepas ke saya jumpa dengan kawan-kawan di Pusat Zakat Negeri Perak lah. Ada usaha untuk mengangkat balik isu fatwa zakat pendapatan ni untuk ubah. Saya tak pasti telah diselesaikan ataupun tidak lah. Tapi seingat saya dalam jangka hayat Mufti Arwah almarhum Dr. Harusani memang dia berpegang tak wajib zakat pendapatan. Jadi yang menjadi mangsanya di pusat zakat lah, dia jadi serba salah. Sebab biasa di mana-mana negeri pun memanglah kalau dah mufti punya pandangan tu tak ada siapa yang berani nak di dalam negeri masing-masing lah. Oh, betul. So Alia, ada cerita menarik lah tapi tak tahu benda ni betul ke tidak, Allah alam. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan zakat pendapatan ni merupakan pendapatan yang besar bagi zakat sebenarnya. Betul. Asnaf di pun Kedah ni nombor 1. betul. Tertinggi adalah kutipan zakat pendapatan. Betul. Betul. Datuk Lee Ana dengar diceritakan almarhum sebenarnya walaupun dia berpandangan demikian, daripada sumber sahabat-sahabat yang sahih katanya dia sendiri bayar zakat pendapatan. Betul Ustaz Saluddin, saya pun dengar juga. Jadi wallahu alam, adakah benda ni dia bukan batang tubuh mufti sahaja, dia melibatkan majlis fatwa tu sendirilah ataupun kita kata yang lebih berautoriti daripada sultan, wallahu ta'ala alam. Jadi kita pun tak pasti kalau ikutkan sudut keperluan kata orang Perak sendiri, asal-asal orang Perak mereka berhajat kan kepada sumber-sumber, antara sumber besar yang jelas kita pun dari sudut data sebagainya memang nampak berada pada sumber zakat pendapatan. Itulah. Saya pun dengar cerita yang sama Ustaz Saleh. Dia kata memang almarhum memang bayar zakat pendapatan tapi dia tak berpegang pada fatwa wajib. Tapi digalakkan bayar lah. Cuma dia tak nak berfatwa. Dia kata tak nak berfatwa mengatakan wajib. Baik. Ya. Baik, nanti kita perhalusi lagi lah. Betul. Semester depan lah Masya Allah. Itu zakat. Dah jadi cerita zakat pula hari ni Doktor. Sebenarnya banyak lagi nak tanya pasal zakat ni. Tak apa, simpan lah. Menarik. Semester depan lah. Baik, kita sambung sikit lagi ya, insya-Allah. Jenis-jenis akad
ada dua jenis akad, iaitu pertama uqud muawadhah, yang kedua uqud ghairu muawadhah. Apakah uqud muawadhah? Iaitu akad di mana pertukaran barang atau perkhidmatan itu akan mendapat imbuhan yang dipersetujui. Contohnya jual belilah. Bila berlaku akad jual beli itu, penjual akan menjual barang dan ada imbuhannya lah, iaitu harga yang dibayar oleh pembeli. Ijarah, di mana contohnya pemilik menyewakan rumah. Jadi pemilik itu menyewakan rumah kepada penyewa dengan dapat compensation lah. Imbuhan dia iaitu dalam bentuk sewa lah. Itu uqud muawadhah. Ada uqud yang satu lagi namanya uqud ghairu muawadhah, iaitu akad di mana pertukaran barang atau perkhidmatan yang tak melibatkan compensation, tak melibatkan pampasan, tak melibatkan imbuhan. Contohnya hadiah, bagi hadiah. Jadi pemberi hadiah itu tak dapat imbuhan lah. Bagi hadiah. Kalau bagi hadiah nak dapat imbuhan, bukan hadiah lah. Ni bagi hadiah, mai bayar balik tu bukan hadiah lah kan. Hadiah ataupun qardul hasan. Loan ni maksud qardul hasan. Hilang. Loan di sini maksud qardul hasan. Maksudnya seseorang tu memberi pinjam satu jumlah dan dibayar balik oleh orang yang berhutang tu dengan jumlah yang sama. Dia bagi hutang RM30, bayar balik RM30. Tu uqud ghairu muawadhah. Kemudian garanti. Contohnya dia jadi penjamin ya, untuk satu akad. Jadi apabila pihak yang terlibat itu tidak mampu membayar, maka bebanan untuk membayar itu balik kepada penjamin itulah. Dan penjamin itu tak dapat apa-apa imbuhan. Dan banyak contoh-contoh lain lagi lah. Siapa boleh bagi contoh lagi? Uqud ghairu muawadhah. Kalau macam apa ni, Islamic crowdfunding, ada juga jenis Islamic crowdfunding yang bersifat uqud muawadhah. Dia menyumbang, kemudian kalau ada keuntungan dipulangkan dalam bentuk return. Tapi ada uqud, ada Islamic crowdfunding juga yang berbentuk ghairu muawadhah. Dia menyumbang dalam bentuk yang tidak ada pulangan. Ya, jadi itu bezalah, ada akad yang berbentuk ada kita kata ada compensation, ada pampasan, dan ada akad yang tidak ada pampasan. Jadi apakah beza antara uqud muawadhah dengan uqud ghairu muawadhah? Pertama, uqud muawadhah seperti jualan, jual beli, sewa, menjadi fasid, menjadi void, menjadi fasid apabila meletakkan syarat-syarat yang fasid. Kalau ada syarat yang fasid, maka uqud muawadhah ni juga menjadi fasid. Tapi uqud ghairu muawadhah, contohnya akad pinjaman, qardul hasan, tidak menjadi void, tidak menjadi fasid apabila wujud syarat-syarat yang fasid. Syarat-syarat yang fasid itulah yang sebenarnya tidak boleh dilaksanakan. Syarat-syarat yang fasid itulah yang tak sah.
tapi akad itu adalah sah. Contoh macam mana? A bagi pinjam kepada B sebanyak 1,000. Dengan syarat A boleh pergi tidur di rumah B sebulan sekali. Contoh gitu. Jadi syarat yang kedua tu, A boleh pergi tidur di rumah B sebulan sekali, itu adalah dipanggil syarat yang fasid. Loan tadi tu masih sah. Dia bagi qadhu hasan 1,000. Dia kena bayar balik 1,000. Qadhu hasan tu masih sah. Tapi syarat yang nak tidur sebulan sekali itu adalah fasid. Ya? Fasid sini maksudnya tak perlu buat, tak boleh buat. Dan jangan buatlah. Syarat-syarat dalam akad. Pertama, apa-apa syarat yang tidak, which is against the contract, a condition which is not against the contract, syarat-syarat yang tidak melanggar kontrak itu adalah syarat-syarat yang sah. Contoh, for example, a condition of obtaining some sort of security from a customer in case of credit sale. Dia jual secara kredit. Jadi, penjual tu memberi syarat tambahan. Okey, saya jual kopok ni secara kredit, ya. Boleh bayar dalam masa 3 bulan. Dengan syarat kopok tu jangan dirosakkan, ya. Jangan kopok tu jadi tak apa, jadi tak rangup dah. Contohlah gitu. Jadi dia boleh mengenakan syarat selagi syarat itu tidak melanggar akad itu. Maka syarat itu adalah sah. Yang kedua, a condition which seems to be against the contract but it is in the market practice is not void if its voidness is not proof with the clear injunctions of the Holy Quran and Sunnah. Suatu syarat yang melanggar satu akad tetapi memang menjadi amalan dalam pasaran bukan fasid. Adalah bukan fasid jika fasidnya itu tidak dibuktikan dengan jelas oleh Al-Quran dan Sunnah. Contohnya macam mana? Contohnya, a condition that the seller will provide 5-year guarantee and 1-year free service. Okay. Syarat, contohnya syarat bahawa penjual akan memberikan garanti selama warranty selama 5 tahun dan warranty perkhidmatan percuma selama setahun. Ya, walaupun dia tidak ada dalam kontrak, ya, tapi dia ada dalam amalan pasaran, ya, dia tidak fasid jika tak dinyatakan secara jelas tentang fasidnya itu dalam Quran dan Sunnah. Ya. Maaf doktor, saya nak tanya, kalau macam di industri minyak sawit ni lah, kita ada penjualan akad secara forward sale. Maknanya kita jual 3 bulan awal. Jadi biasanya kalau kita jual 3 bulan awal ni, keuntungan dia bergantung kepada 3 bulan ke depan nantilah. Kalau kita jual sekarang ni murah, tiba-tiba nanti di hujung sana nanti harga dia mahal, rugilah company. Sebab dia forward sale. Macam mana segi akad tu doktor? Yang tu nanti kita akan sampailah tajuk forward sale tu.
Tu Oh, ada tajuk khas forward sale. ada. Dia ada tajuk khas forward sale nanti. Dan kita dengan detailnya dalam semester 3. Oh, baik doktor, tak apa. Saya sabar menanti. Kita ajak dalam Islamic Capital Market tu. Nanti kita bincang dalam kelas tu lah. InsyaAllah. Baik doktor. Panjang umur saya juga kena mengajar subjek itu Islamic Capital Market kalau tak ada lecturer lain. Itu forward sale apa semua tu kita akan bincang dengan detail dalam Islamic Capital Market. Dan dalam kelas ni kalau ada masa pun kita akan bincang sikit lah. Baik, kita teruskan, kita perhabis ini syarat-syarat dalam akad ini. Yang ketiga, a condition that is against the akad, suatu syarat yang melanggar akad and not in the market practice. Dia melanggar akad tapi dia tidak ada dalam amalan pasaran, but is in favor of one of the contractors or subject matter, the condition is void. Satu syarat yang melanggar akad dan tidak diamalkan dalam pasaran tapi menguntungkan salah satu pihak yang terlibat dalam akad itu, maka syarat itu adalah fasid. Contohnya, si A jual kereta dengan syarat dia akan guna kereta itu pada satu hari-hari yang tertentu setiap bulan. Dia jual kereta dengan syarat, okey, hujung bulan dia nak guna kereta tu selama satu hari, sebulan sekali contohnya. Jadi akad itu adalah fasid. Yang keempat, a condition which is against the contract, not in the market practice and not in favor of any contractor. Contractor sini maksud pihak yang terlibat dalam akad. That is not a void condition. Satu syarat yang melanggar akad, tidak diamalkan dalam pasaran dan tidak menguntungkan mana-mana pihak yang terlibat dalam akad itu bukan fasid. Contohnya, ada dua pihak yang terlibat dalam akad, A dan B. A dan B bersetuju dengan syarat kita A dan B ini akan memberi derma 1% contoh. Bagi derma berapa peratus, 1% daripada akad tersebut. Apabila selesai jualan itu, maka A pun akan derma 1%, B pun akan derma 1%. Boleh tak macam tu? Boleh. Syarat itu bukanlah syaratnya fasid. Hujah dia, kedua-dua pihak yang terlibat dalam akad itu tidak mengambil kesempatan atau keuntungan daripada syarat tersebut. Sikit lagi no. Sikit lagi insya-Allah kita nak habis dah. Consequences of contract. Hasil daripada akad itu. Ada 4 jenis hasil. Ada 4 jenis akad, hasil pada akad. Bila kita tengok dari sudut sah atau tidak. Yang pertama, sahih ataupun sah. Akad itu adalah akad yang sah. Yang kedua, yang batil. Yang ketiga, fasid.
void, yang keempat makruh. Jadi ada 4 hasil daripada sesuatu akad. Satu akad itu boleh jadi sah, batil, fasid ataupun makruh. Banyak lagi ke ni? Apa maksud sah? Sah, the contract in which all required conditions are considered. Sah tu apabila sesuatu kontrak itu di mana semua syarat-syaratnya dipenuhi. Batil, the contract in which basic elements of contract are not satisfied. Sesuatu akad itu batil apabila akad itu dilaksanakan di mana sebahagian daripada unsur-unsur akad itu tidak dipenuhi. Contohnya penjualan arak. Jadi salah satu unsur-unsur dalam akad itu ialah barangan itu mestilah barangan yang dihalalkan dari sudut syarak dan mempunyai benefits, beneficial, mempunyai manfaat dari sudut syarak dan mempunyai nilai dari sudut syarak. Jadi penjualan arak itu adalah akad yang batil. Yang ketiga, akad yang fasid. The contract in which all basic elements of contracts are satisfied, but the contract contains some non-permissible condition. Apa beza batil dengan fasid? Fasid ni adalah suatu kontrak di mana semua unsur-unsur akad itu dipenuhi. Unsur akad dipenuhi. Tapi akad itu mempunyai syarat-syarat yang tidak dibenarkan. Contohnya macam mana? Sale of unknown or unspecified subject matter. Penjualan barang yang tidak diketahui ataupun tidak dikhususkan. Penjualan barang yang tidak dikhususkan. Contohnya macam mana? Penjualan buah rambutan, sepokok buah rambutan. Penjualan sepokok buah rambutan pada ketika pokok itu belum berbuah. Contoh A buat akad dengan B. A kata saya nak beli semua buah rambutan ini. Bila buah rambutan itu berbuah nanti, saya nak beli semua buah rambutan yang ada di pokok ini. Bila buah rambutan itu masak nantilah. Sekarang ni buah rambutan, pokok rambutan tu baru berbunga. Jadi yang tu dipanggil akad yang fasid. Sebab tidak dibenarkan menjual barang yang tidak diketahui atau tidak diketahui bilangannya. Yang keempat, akad yang makruh itu akad yang sah secara prinsipalnya, tapi dia makruh sebab faktor-faktor luaran. Contohnya, menjual pada masa azan Jumaat. Orang duk azan Jumaat, dia duk jual ayat TI, apa nama TI tu? TI mabuk.
Oh, TS apa tu lupa. TS yang sedap tu. Dia duk jual teh ais depan masjid. Time orang azan Jumaat. Jadi akad itu adalah kontrak, adalah makruh. Akad itu adalah makruh. Walaupun akad itu sah, jual beli itu sah dan semua dipenuhi, tapi dilaksanakan pada masa yang pada masa azan. Jadi penjualan pada masa azan Jumaat itu adalah makruh. Baik, insya-Allah kita akan sambung. Saya akan buat video untuk tajuk khiyar sebab ada banyak lagi nak membincangkan tentang khiyar. Yang ni saya akan buat video lah. Dan saya akan post dalam grup insya-Allah. Jadi wallahu taala a'lam. Minta maaf kita berhenti awal hari ni sebab ada hal yang tak dapat dielak. Ada persiapan untuk sambutan Maulud besok insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Doktor. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wa iyyakum Ustaz. Cuma nak peringat, siapa yang dah siap boleh masuk assignment dalam grup dalam Google Classroom. Siapa dah siap boleh masuk. Siapa belum siap tu bila siap masuk dalam Google Classroom. Nanti saya dah bagi link ke? Nanti saya bagi link lagi sekali. Semua dah siap ke? Ustaz Salahuddin dah siap? Belum lagi, Doktor. Kalau siap nanti Baik, buat insya-Allah. cuba siapkan dalam minggu ni ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.